Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekejap ya. Yang masuk ni, Assalamualaikum. Tolong saya tap je dulu skrin. Tak share tak apa, tapi tap je. Kita mana tahu usaha dengan tap tu tadi, boleh kita tarik semula. Saya punya 170,000 follower tu boleh masuk suku pun tak apa. Sebab sebelum ni memang ramai. Bila saya live aja, viewer memang sampai 3-4 ribu orang. Sekarang dah tak ada. Hampir kosong sekarang ni. Jadi mana yang di Bigo, Bigo okey lah. TikTok sekarang ni. TikTok memang ada. Tak tahulah dia orang kata shadow ban lah. Shadow ban dah lama sangat. Saya rasa kat 8 bulan lah. 7 bulan, 8 bulan begitu. Takkan shadow ban sampai kosong. Dia, kalau puluh-puluh viewer mungkin okey, saya boleh terima. Sebab viewer memang 1,000-2,000 ke atas. Kalau lihat dekat live analisa analisis data tu, detention live tu, yang datang tu semua follower yang jadi follower saya lah. Yang baru pun ramai, yang first time pun ramai, yang detention pun ramai. Tetapi akhir 7 bulan ni, start saya balik ke kampung, dia jadi drop habis. Bukan drop, hilang, vanish. Orang Arab kata huyuk, bukan ghaib, huyuk. Hilang. Sekejap ya, saya nak buka dekat YouTube dengan Facebook. Okey, yang di Zoom alhamdulillah. Baik. Saja pakai Shimak. Saja Shimak. Ni saja pakai. Sekejap. Ya, tolong tap saja. Tap live, apa love tu kan. Itu pun dia akan, yang saya dapat tahulah. Ada maklumat kata kalau tap tu pun, kata ustaz kalau minta follower mana yang tengok live ustaz tu, minta mereka tap pun boleh tarik. Kadang nak minta orang share live ni dia berat sikit. Walaupun free kan. Berat sikit. Sekejap ya. Okey. Jadi pagi ni muslimin muslimat rahmatullah sekalian yang di Zoom, di Zoom ada 300 orang lebih, ada 314 orang. Yang di Bigo memang ramai. Bigo bawa masa ni lah dah setahun lebih, hampir 2 tahun. Bigo saya live tak pernah bawah 1,500 viewer, maknanya yang melihat sampai saya habis. Nak turun tu sangat kurang. Tak berlaku, yang turun tak ada. Tapi di TikTok dulu tak berlaku juga, tapi sekarang akhir-akhir ni dia berlaku. Start setahun yang lalu di TikTok dia suka main bagi view, lepas tu dia tarik view, dia main view. Ada maklumat saya dapat juga, mereka suruh kita promote, bayar sedikit langgan. Saya rasa tak perlulah kot kan. Sebab saya tak ada kepentingan apa pun. Saya nak mengajak membaca dengan Quran, perkara yang baik, itu sahaja. Kalau berniaga tu bolehlah dipertimbangkan. InsyaAllah sekejap ya. Okey, Facebook pun dah on. Jadi pagi ni kita balik tujuan kita live pagi ni. Pertama sekali apa khabar semua yang di Zoom, di Bigo, di TikTok, alhamdulillah, dan juga di Facebook. Moga-moga barakallahu fikum, hayakallah. Allah bagi kesihatan baik, susut tubuh badannya sihat, dapat beramal ibadah, dapat melaksanakan rutin ibadah. Itu yang paling penting. Rutin kerja tu jangan takut sangat. Yang kita takut sebagai orang beriman, rutin ibadah tu jangan kacau. Jangan ada haluan, jangan ada obstacle, jangan ada halangan. Jangan ada halangan. Jadi pagi ni insya-Allah semalam kita berhenti dekat surah Jin. Surah Jin semalam kan.
Semalam surah jin, surah yang ke-71. Silap 71. Yalah. 72, surah jin surah yang ke-72. Pagi ni kita nak baca surah jin balik, kemudian kita akan masuk surah berikutnya. InsyaAllah pagi ni kalau tak ada apa hal muslimin muslimat, pagi ni 5 surah terakhir ni, juzuk 29 ni sampai surah Mursalat, InsyaAllah kita dapat khatam. Jadi lepas ni live kita akan terus masuk juzuk ammah, juzuk yang ke-30, iaitu bermula daripada surah An-Naba. Surah An-Naba ataupun surah yang ke-78. Itu dah surah pendek-pendek dah. Surah pendek. Jadi tinggal surah-surah Al-Quran ni tinggal lagi 5 je. Tinggal apa dia? Surah Jin, kemudian surah Jin, surah Muzammil, surah Mudassir. Muzammil tak banyak, Muzammil 20, Mudassir 52. Kemudian surah apa lagi? Surah Qiyamah. Qiyamah pun 30 lebih. Kemudian surah Al-Insan 30. Hal atas Al-Insan. Kemudian lepas surah Insan, surah Mursalat. Surah yang Mursalat ni, selepas surah Insan ni, surah Allah menceritakan kisah-kisah perjalanan ujian utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dinamakan Mursalat. Ni jamak. Kalau Rasulah satu. Ini Mursalat. Maknanya jamak, ramai. Pengutusan Allah. Maknanya siapa dia? Nabi-Nabi. Kebanyakan Nabi-Nabi yang disebut dalam surah Mursalat ni banyak. Hampir 25 Nabi ada dekat surah Mursalat. Betul. Tak ada 124,000 tak ada cerita dalam tu. Tak ada cerita dalam surah Mursalat. Tak ada cerita. 313 pun tidak. Yang ada 25. Yang dapat. Dalam surah Mursalat, surah pengutus Allah. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun anbiya. Baik, insya-Allah tanpa kita buang masa, semalam banyak sembang. Yelah, ada yang suka, ada yang tak suka. Ada yang suka saya bersembang, ada yang tak suka. Manusia ni tak sama. Walaupun garam tu cukup, gula tu cukup, cili tu cukup, apa segala dalam ramuan tu cukup, ada juga orang tak rasa tak sedap, dan ada juga orang kata sedap. Itulah fitrah hidup. Yang penting kita tahu kita punya purpose, tujuan. Tapi insyaAllah kita termasuk surah jin pagi ni, boleh ya? Kena tunggu pula. Ada berapa orang lagi dekat Zoom? Ada 4-5 orang lagi. Sekejap ya, kita tunggu yang Zoom masuk semua. InsyaAllah kalau tak ada apa aral, hari ni hari Khamis kan? Hari Khamis. Esoklah kita baca kahfi. Betul. Dah 5 hari. 5 hari dah. Biasa kita live. Kita akan baca 10 ayat terawal Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir. Dah 5 hari tak buat kan? Tak buat di dalam live lah. Di dalam live tak buat. InsyaAllah hadis Nabi tu 10 ayat awal dan akhir. Dapat dihindarkan dari keberkatan 10 ayat tadi. Sebab surah Al-Kahfi 10 dan terakhir, Allah akan lindung daripada fitnah Dajjal. Ujian Dajjal. Dapat hafal 110 lagi bagus. Lebih baik. Jadi buat kereta tu boleh baca 110 ayat surah Kahfi. Tapi kalau hafal 10 awal, 10 akhir pun ulang-ulang lah. Pun Alhamdulillah. Percaya dan yakinlah, man qara'a harfan min kitabillahil azim. Barang siapa yang baca satu huruf min kitabillahil azim, satu huruf daripada Al-Quran, falahu hasana, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihah, dan satu tadi, yang satu huruf tu tadi, kebaikan tu Allah tambahkan pula bi'ashri amsalihah, 10.
Bukan kata Allah tambah pahala 10. Allah hapuskan, benamkan 10 dosa kecil. Allah bagi pula 10 pahala. 10 kebaikan hasanat. Kata Nabi apa lagi? La aqulu alif lam min harfun. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Kata Nabi SAW, aku tak katakan alif lam mim tu 3 huruf. Alif lam mim 1 huruf. Tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Maknanya kalau 1 huruf, 1 tambah 10 jadi 10. Maknanya kalau 3 alif lam mim 3 kan? Maknanya 30. 30 pahala, 30 hasanat, 30 dosa kecil dihapuskan. Dihapuskan dan dimaafkan. Dosa besar tak hapus. Dosa besar tidak. Dosa besar perlu taubat. Fastaghfirullahul. Banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, sunat taubat tu tak wajib, solat. Tapi dapat buat lebih baik. Okey, semua dah ada. Baik, kita nak teruskan insya-Allah. Yang di TikTok, di Bigo, di Zoom, saya dah lama tak pakai jadi kekok. Lagi satu di murah. Masa saya belajar dulu kan, ni bukan nak ini. Masa belajar dulu pakai yang mahal. Patutnya masa belajar lah pakai yang murah kan. Sebab parent hantar duit. Masa dulu di Arab dululah. Tapi masa belajar dulu pakai yang mahal, jenama Dunhill. Kalau naik motor pun kuat pun dia melekat, dia tak jatuh tau. Tapi kalau yang murah ni kena kipas angin dia lari. Dia ada jenis kualiti dia. Bila kita letak tu dia terlekat di atas kepala. Naik motor pun tak jatuh. Ni kalau naik motor awal lagi jatuh dah. Awal lagi tinggal dah. Sunnah ni, sunnah. Ini sunnah. Macam-macam cara Nabi pakai syimak ni. Nak dijadikan serban sunnah, semua sekali sunnah. Tutup sebahagian kepala aja dah sunnah. Sunnah ni apa dia? Cara hidup Nabi SAW, lifestyle, cara hidup. Jadi kalau kita dapat ikut cara hidup Nabi itu sebiji-sebiji, itu lebih baik. Sebab banyak kelebihan orang yang mengamalkan sunnah dan menghidupkan sunnah ni. Pertama sekali, man ahyati sunnati. Kata Nabi SAW, man ahyati sunnati, barang siapa yang menghidupkan sesuatu sunnah, aku yang sunnah tu dah mati lama. Contohnya sunnah mati lama apa dia? Orang kita time makan, dia kata orang tua dulu time makan jangan bercakap, syaitan masuk. Sedangkan makan, bercakap, berkata-kata adalah sunnah. Tapi orang tua dulu kata apa? Jangan bercakap, sepak mulut nanti, kunci mulut, jahit mulut nanti, makan, jangan bercakap. Nampak? Berlawan kan? Sedangkan sunnah Nabi SAW, time makan itulah bagus bercakap. Minum kena duduk, itu sunnah, bukan berdiri. Jadi hari ni kalau ada ibu bapa lagi tegur anak makan tak bagi bercakap, jangan dah tegur begitu. Biarkan mereka bercakap. Cuma galakkan, dorongkan anak-anak tadi cakap perkara-perkara yang baik. Man ahyati sunnati, dapatkan hidup, katalah tadi, dapat hidupkan satu sunnah tadi. Bermesra dengan keluarga, makan dengan isteri, makan dengan anak, bersembang, bermesra dengan anak sambil makan, menjamu selera. Itu sunnah Nabi SAW. Kata Nabi apa lagi? Faqad ahabbani, maka itulah bukti jelas, dia menandakan, menunjukkan dia ni, orang yang menghidupkan sunnah ni, ahabbani, dia mencintai aku, sungguh-sungguh cinta, bukan cinta konon-konon. Cinta konon-konon macam mana? Contohnya orang lelaki Nabi perintahkan walaupun tak wajib, tapi Nabi beri amaran keras, orang lelaki solat dekat masjid. Kan? Tapi orang lelaki hari ni tak solat kat masjid, kurang, semua solat kat rumah. Kan?
Itu konon-konon. Dia konon-konon sayang Nabi. Ustaz, saya semayang Jumaat dengan isteri saya. Nabi tak solat Jumaat dengan Sayyidatina Aisyah. Tak solat Jumaat dengan Zainab. Tak. Tapi Nabi ajar mereka, Nabi didik mereka cara solat. Cara solat, cara beribadah. Tetapi mereka tak solat Jumaat bersama dengan Nabi di rumah. Jadi suami-suami janganlah bagi alasan macam tu. Itu alasan tak betul. Isteri solat masjid yang terbaik adalah di rumah. Itu isteri. Lebih terbaik di dalam rumah tu ada satu bilik khas. Bilik yang khusus untuk si isteri tadi solat. Itu yang terbaik dalam rumah. Kemudian ada bilik. Bilik itu pula bilik untuk dia solat, untuk dia baca Quran. Itu yang terbaik kata Nabi SAW. Itu yang terbaik. Kalau solat di masjid, dia solat yang terbaik. Makmum wanita solat yang paling belakang sekali, jauh. Saf yang paling jauh jaraknya daripada saf terakhir lelaki. Itu wanita. Ini hukum. Ini bab hukum. Maknanya dia jangan solat terus belakang. Boleh solat belakang, sah. Tapi yang afdal, sunnah, jauh. Lebih jauh, lebih baik. Itu kalau solat Jumaat di masjid lah. Jadi hentikan suami-suami yang imam di rumah. Melainkan dalam keadaan musafir, itu boleh. Dalam keadaan marid, sakit, boleh. Tapi kalau sihat, sebab ada seorang sahabat buta. Dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak aku ni kalau solat dekat rumah? Kerana aku ni buta, rumah aku pun jauh. Nabi kata, la. Tak boleh. Datang masjid. Kalau kita, sampai macam sekali. Ya, sampai macam tu sekali. Sampai macam tu sekali. Pernah dengar kan? Nabi kata, barang siapa yang tak solat di masjid, pergi bakar rumah dia. Sampai macam tu sekali kan? Padahal tak wajib, tapi perintah tu tegas. Perintah tu tegas. Dia tak wajib, tapi dia tegas. Orang kata macam fardu ain lah. Dia tegas. Dipaksa. Wajib ni paksa. Wajib ni paksa lah. Makna wajib ni paksa. Jadi sebaiknya solat di masjid. Balik. Faqad ahabbani man ahyati sunnati. Bahawa siapa yang menghidupkan sesuatu amalan sunnah aku. Faqad ahabbani, maka itulah bukti cinta dia pada aku. Bukan konon-konon cinta. Kata Nabi, balasan dia fahuwa, maka dia ma'ani fil jannah. Bayangkan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, kita dapat makan dengan YB kat kampung pun kita rasa Masya Allah, seronoknya. Kita rasa macam kita ni dihargai. Walaupun YB tak kenal kita, tapi YB dapat makan dengan kita. Apalagi menteri, timbalan menteri, itu manusia yang ada pangkat. Ini kan Rasulullah SAW, bukan dekat rumah, dekat syurga. Fahuwa ma'ani fil jannah, maka dia akan bersama dengan aku dalam syurga. Dapat makan dengan Nabi, dapat tidur dengan Nabi, dapat bermain dengan Nabi. Siapa tak nak? Sebab itu sunnah ni penting. Jangan kita kata lah, ini semua lapuk lah sunnah-sunnah ni. Orang sekarang tak pakai dah sunnah-sunnah ni. Hati-hati. Boleh terbatal syahadah. Boleh terbatal akidah. Maknanya bila terbatal akidah bukan Islam lah. Hati-hati. Contohnya, ni buat apa pakai tudung ni? Susah-susah pakai tudung. Sekarang orang tak pakai tudung. Kalau ada kata-kata begitu, mengucap syahadah sebenarnya. Main-main tu. Sebab ingat, sunnah Nabi SAW itu perintah Allah. Bila kata perintah Allah, dia mesti ada sunnah. Sebab sunnah tu berlaku dekat Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, pakai tudung, tutup aurat. Sunnah.
Bila kita kata sekarang ni dah tak pakai dah tudung, susah-susah je, Islam ni pakai tudung buat apa? Dan orang yang berkata itu Islam, dia perlu mengucap syahadah serta-merta. Dia kena mengucap 2 kalimah syahadah serta-merta dan kena solat taubat dan fastaghfirullah. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup pagi ni. Akan bersembang lagi kita. InsyaAllah. Jadi nak bersama dengan Nabi SAW, hidupkan sunnah. Sunnah ni rujuk lah. Bila kata sunnah, dia ibadah ni mesti ada sandaran hadis sahih, hadis hasan. Jangan ambil hadis-hadis yang maudhu', ada hadis yang dhaif. Dhaif ni boleh beramal tapi tak boleh buat hujah. Kita nak menyungguh-nyungguhkan ibadat itu sunnah, sesuatu sunnah tu, tapi sandaran ibadah tadi hadisnya, sumbernya daripada hadis yang lemah, dhaif. Jadi tak boleh dihujah, tak boleh dipegang. Maknanya tak boleh jadi taruhan suruh kita nak kata orang lain pun kena buat. Jadi nak beramal dengan sunnah, kena bersandarkan dengan hadis-hadis sahih, hadis hasan, insyaAllah. Hari ni banyak lah. Hari ni banyak tentang Nabi SAW. Ada banyak buku. Saya terperasan apa tu. Kalau dulu saya mengaji kitab Syama'il. Sekarang kitab Syama'il lah. Syama'il Muhammadiyah. Syama'il pun sekarang dah ada bahasa Melayu, dah ada bahasa Urdu. Asalnya daripada kitab bahasa Arab. Karangan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi. Itu insyaAllah. Sekejap ya. Dah semua dah ada kan? Okey, baik. Semua dah ada ya. Surah jin. Kita mula surah jin dulu. Jadi kalau nak minum surah jin, nak baca surah jin, kena minum air banyak. Nak tolong ayah ambil air dulu yang panas. Saya panas. Pakai simak panas. Ambil air je. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقولون سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون
حقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسميع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا. Mau tinggal sejak tidak balik tinggal 10. Oh wa'anna bukan wa'anna lah kan, dia banyak wa'anna 9 wa'anna kunna baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رحقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Angin sejak ya. Habis dah. Habis. Surah jin habis lah sekejap ya. Sakit pula angin dekat belah kiri saya ni. Baca surah jin dia keras. Adalah surah jin. Bangsa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya. Saya minum sekejap. Waalaikumsalam. Kalau berhenti ni saya bacalah sekejap. Waalaikumsalam. Terima kasih yang bagi hadiah semua tu. Bagi apa tu, roti canai, nasi lemak. Bagi motor besar. Motor besar pun ada dekat Bigo. Motor tak boleh bawa. Terima kasih ya. Bismillah. Dekat Zoom tak buat apa, tak apa. Zoom tak apa. Zoom tak apa. Dia love gitu tak jadi apa, tak apa. Tapi nak tap pun tak apa masalah. Yang di Bigo, di TikTok, di Facebook, kalau boleh tap lah. Itu je saya minta. Tak dapat share, tak apa. Tap sebab dia akan attract, insyaAllah. Kita sambung balik. Surah Muzammil. Tak banyak ni, insyaAllah. Muzammil 20 ayat je. Dalam ni surah Muzammil ni, sebelum saya baca tentang semek, dalam surah Muzammil ni lah ayat 20, ayat yang terakhir, sebahagian daripada ayat 20. Ayat 20 tu dia panjang. Muzammil ni ayat 20 tu dia panjang. Sebahagian daripada ayat 20 ni 2 kali Allah ulang. Allah ulang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqra'u ma tayassara minal Quran. Pertama Allah kata, bacalah yang mudah, yang kamu rasa ringan nak baca daripada Al-Quran. Maknanya ada 114 surah. Mana yang kita mampu baca dengan cara hidup kita hari ni, dengan cara lifestyle kita, dengan kita bekerja, kita jaga anak, mana yang mudah. Kenapa saya beritahu ni? Kemudian yang kedua di bawahnya ayat 20 juga, sebab ayat 20 tu dia panjang sebahagian. Sebahagian Allah ulang sekali lagi, faqra'u ma tayassara Quran minhu wa aqimus solat, dan bacalah Quran yang juga mudah bagi kamu dan dirikan sembahyang. Dan surah Muzammil ni juga banyak Allah ceritakan kelebihan bangun tengah malam. Daripada ayat 1, ya ayyuhal muzammil qum fanzir. Dia ayat surah Muzammil ni itu surah Mudaththir dah termasuk. Ya ayyuhal muzammil qum illa qalila. Bangun pada waktu malam walaupun sekejap. Dalam surah Muzammil ni Allah ceritakan kelebihan bangun malam. Dan Allah beritahu juga orang, bayangkan ni Quran ni turun zaman Nabi kan. Allah dah bagi kelonggaran dah untuk mereka yang kerja siang hari, yang kerja sibuk berbagai-bagai ni. Allah dah ceritakan dalam ni. Walaupun di siang hari tu dia kerja berat macam mana,
kerja kuat macam mana, dia angkat balak ke, tetapi dengan dia bangun malam, Allah bagi dia 1000 tenaga. 1000 tenaga hamba abdi. Kuat. Orang yang bangun tengah malam ni, tulangnya kuat, cakapnya hikmah. Kalau Ustaz susah lah Ustaz nak bangun. Memang bangun, kadang buang air, pergi tandas. Tak apa, latih dulu dapat bangun tengah malam pergi tandas tu. Mulakan dengan istighfar kepada Allah 3 kali. Lebih lagi bagus. Sekurang-kurangnya, supaya malam yang berkat itu tidak berlalu begitu aja. Kalau kita dapat istighfar 3 kali pun, kata ulama, itu pun dah besar rahmat. Kalau lalu malam keberkatan pada malam itu, maka kita pun termasuk. Tetapi dalam waktu yang sama, melatih diri, meniatkan diri, ya Allah, satu hari mudahkan aku bangun. Cari macam mana nak bangun malam mudah, tanpa asbab nak buang air kecil. Selama ni bangun malam sebab buang air kecil. Tapi selepas dah tahu rasa nak bangun malam, minta dengan Allah, cari jalan macam mana nak bangun. Mula sebelum tidur, amalkan surah daripada Al-Baqarah. Ingat ni, daripada surah Al-Baqarah yang terujung sekali, yang kata Nabi, Nuraini, 2 cahaya diturunkan dengan aku, pada aku, kata Nabi SAW. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Amanar Rasul. Dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Baca Amanar Rasul sebelum tidur dan niatkan bangun tengah malam. InsyaAllah mudah bangun. InsyaAllah mudah bangun. Latih amal. Peringkat awal ni tak apa, rasa berat je. Pasal gantai banyak lagi kan. Gantai. Bukan gantai emas, gantai syaitan mengikat kita tu banyak lagi. Jadi nak kena putus sikit. Satu. Kena perlahan. Dan yang kedua, kenapa saya beritahu? Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah kamu yang mana mudah daripadanya, iaitu Al-Quran. Kerana inilah dalil yang sangat kuat dan kukuh, yang tiada kewajipan atau kefarduan untuk khatam Al-Quran 30 juzuk. Daripada Nabi sendiri SAW pun tak ada satu hadis daripada Nabi yang kata kena khatam Al-Quran 30 juzuk. Tiada. Kenal tak Abdullah bin Abbas? Abdullah, atau orang panggil Ibnu Abbas. Kenal kan? Ataupun siapa lagi, seorang lagi, Ibnu Khattab, Ibnu Umar, orang panggil Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar bukan Sayyidina Umar. Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar, anak dia Abdullah yang anak dia kahwin dengan, yang Sayyidina Umar nikahkan dengan anak penjual susu di pasar Madinah. Kerana ketakwaan anak perempuan tu tadi, ibunya ajak menipu, kita tambah air supaya susu ni jadi lebih, susu unta jadi lebih, jadi kita boleh buat keuntungan di pasar Madinah. Dan pada malam itu Sayyidina Umar sendiri mendengar ibu itu mengajak anak ni tadi, dan anak tu bertegas, sesungguhnya kalau kita buat, akan marahlah Allah, akan murkalah Allah, dan akan kecewalah Amirul Mukminin. Sedangkan Sayyidina Umar waktu itu tengah berjalan malam, dia berhenti sekejap, dia duduk tu dekat pagar rumah ibu susu tu tadi tu lah, yang jual susu di pasar Madinah tu. Dikarenakan ketakwaan, anak penjual susu tadi dinikahkan dengan Abdullah bin Umar. Bayangkan, anak Perdana Menteri waktu itu, Sayyidina Umar Al-Khattab, dah bergelar Amirul Mukminin. Anak Perdana Menteri dinikahkan dengan anak penjual susu unta di pasar Madinah. Hari ni ada tak anak-anak menteri kan nak raja kahwin orang kerja kilang? Tak ada. Dia mesti nak cari sekufu. Ini cerita lain lah. Tapi saya nak ceritakan Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah Umar ni, dia tak pernah khatam Al-Quran. Saya suka bila saya pergi Mahat Tahfiz, saya mengajar kadang. Sebelum ni saya kongsi-kongsi dengan anak-anak yang belajar tahfiz Quran. Saya kata, saya juga hafal Quran 3 tahun, 2 tahun dah hafal Quran. Tapi beberapa ramai daripada kalangan saya dan kamu semua yang tak faham Al-Quran. Hafal tapi tak faham.
Hafal tapi tak faham. Jadi kalau tak faham, macam mana nak beriman dengan Quran? Bila nak beriman, macam mana nak beramal? Tak beramal, tak beriman. Sebab saya kata apa? Abdullah bin Umar, dia khatam surah Al-Baqarah 8 tahun. 8 tahun. Surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang, yang Nabi katakan sab'at tawil, 7 surah panjang, termasuk surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah memang paling panjang lah, 286. 286, 8 tahun. Bukan hafal, tadabbur. Tadabbur surah Al-Baqarah 8 tahun. Kita hafal Quran 30 juzuk 2 tahun, 3 tahun, ada yang 6 bulan. Nak bangga? Kita ni asyik ditipu syaitan saja. Saya cakap begitu. Apalagi orang awam. Sebab itu Quran ini Allah beritahu dalam surah ini, surah Ali Imran, tadabbur 2 kali Allah ulang. Tadabbur. Sebab Al-Quran ni nak beriman, nak beramal dengan dia, kita kena faham. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak beramal? Jadi kalau tak beramal, macam mana nak teriman? Jadi pelik tak kalau kita kata kita ni beriman dengan Al-Quran? Pelik. Kita beriman dengan perkara yang kita tak tahu. Baca khatam 30 juzuk tapi tak tahu. Sebab bukan semua mahat tahfiz di Malaysia yang ada kelas tafsir dan gurunya betul-betul berlatar belakangkan mufassirin, ahli tafsir, yang ada betul-betul ambil master, PhD tafsir, betul-betul pengkhususan. Tak ada. Tak ada. Agak sukar cari. Jadi fokus pada hafalan. Jadi bila dah hafal, dah dapat syahadah, kerja dekat McDonald, kerja dekat KFC. Sebab apa? Itu beza tadi. Kalau kita faham Al-Quran, mungkin kita boleh menyampai, kita boleh mengajar. Tetapi sebab tak faham Al-Quran, duk hafal aja, jadi tak ada ilmu nak berkongsi. Kerjalah dekat McDonald, kerjalah dekat KFC, bawalah Grab. Halal. Saya tak kata haram, halal. Tapi bezanya kalau murid-murid tahfiz, para hufaz faham, mereka tak akan kerja-kerja tempat-tempat begitu. Mereka akan berdakwah sebab mereka faham Al-Quran. Yang dihafal tu mereka faham. Takutnya, ya Allah, kalau boleh nak minta mati hari ni, tak nak hidup lama-lama, takut bila faham Al-Quran ni. Maknanya nak bawa ketakutan tu kepada masyarakat, nak bawa ketakutan tu kepada anak dan isteri, supaya beriman, sebenar-benar beriman. Kalau kita baca mana? Haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jadi kita ambil ini, ambil pengajaran lah. Pengajaran. Bila dah khatam, sebab itu yang Zoom ni saya jaga. Saya kata memang saya timang-timang saya punya Zoom. Memang kalau bertambah pun kadang seorang. Alhamdulillah hari ni ada 321 orang. Inilah orang yang kekal. Dan ada yang bertambah seorang. Sebab saya jaga yang di Zoom ni, sebab mereka dah khatam dengan saya banyak kali dan mereka ikut proses daripada awal pula untuk tadabbur surah. Sekarang ni dah berapa tahun? Dah setahun lebih. Baru surah Al-Baqarah. Tak habis lagi. Baru ayat 155. Semalam habis 155 sampai 158, 3 ayat. Tadabbur. Jadi kalau mana yang berminat nak masuk kelas tadabbur, boleh pergi dekat saya punya bio di Facebook, di Bigo, nanti saya akan bagi link tu permanent. Maknanya kamu boleh masuk. Bila kata nak live tu setengah jam, sebelum setengah jam akan dapat, insyaAllah. Baik, kita nak masuk surah Muzammil. Sedikit lah itu. Berkaitan dengan surah Muzammil yang kita nak tasmi' ni, insyaAllah. Jadi mana yang nak baca sekali, nak ikut baca, kadang kata ada yang kata, Ustaz lajulah Ustaz baca. Tak apa, ikutlah dalam hati.
Dia ada tiga speed. Dalam kita punya qiraat Imam Hafs al-Asim, qiraat yang kita baca ni, yang kita belajar tajwid apa semua ni, kita bersandarkan rujukan kita qiraat kita, qiraat orang Asia. Awak belajar Quran kat mana? Saya belajar Quran kan untuk anda, bukan untuk anda. Itu awak belajar Quran, saya belajar Quran dengan ustaz itu, bukan. Bila kata Quran, belajar tajwid, qiraat apa? Qiraat yang kita sandar, yang kita rujuk adalah qiraat Imam Hafsan Asim. Tariq min Syatibi. Mana daripada Syatibi di Dammam, di Riyadh. Imam yang betul, yang keluarkan cara bacaan tafsir dan sebagainya. Kita adalah qiraat Imam Hafsan Asim. Imam Hafsan Asim. Yang kita belajar ni. Jadi jangan besok pandai baca Quran tapi tanya qiraat apa, tak tahu qiraat. Jadi qiraat Imam Hafsan Asim dia ada 3. Dia panggil tartil, muratil. Muratil ni perlahan, temponya perlahan. Mungkin takhfif, orang baca yang sederhana. Kemudian yang ketiga al-hadar. Al-hadar yang saya baca ni al-hadar. Hadar ni biasanya yang baca ni imam-imam yang hafaz Al-Quran. Yang hafaz Quran. Dia laju. Bayangkan kalau imam tarawih kita baca macam takhfif, macam kita main muratil, baca pelan. Baca macam musabaqah kan. Auzubillahi, parah. Jadi memang dah. Tapi saya rasa ni tak laju lagi. Bayangkan, saya punya laju ni tak boleh tanding lagi Imam Syafi'i yang dalam bulan Ramadan boleh khatam 2 kali tu. 30 hari Ramadan, Imam Syafi'i khatam 60 kali. Saya dah cuba kira kelajuan saya baca ni, tak dapat khatam 2 kali satu hari. Maknanya Imam Syafi'i baca lagi lah 2 kali khatam. 2 kali khatam dalam Ramadan. Dalam maknanya 60 kali khatam Imam Syafi'i. Mazhab kita tu Imam Syafi'i. Jadi tak laju lagi lah saya ni tak laju lagi. Jadi macam mana dia sebenarnya laju tak laju ni atas kefasihan, fusha kita. Bila hari-hari kita baca, dia macam baca buku Inggeris, buku bahasa Melayu. Kalau kita rajin membaca buku Melayu, dia akan jadi laju. Sama juga dengan pronounce bahasa Inggeris. Kalau kita dah biasa, tapi kalau mula baca tu kan baca mengangkat-angkat. Tapi bila dah biasa baca, lajulah. Dah biasa. Quran begitu. Quran ni bila baca ada masa baca, dia automatik. Dia automatik menjadi lancar, bagus dan baik. Itu Quran. Ni Quran. Dan jangan selesa dengan bacaan. Macam saya, orang kata saya tak boleh selesa dengan bacaan saya. Sebab ingat, saya walaupun duduk Arab 5-6 tahun, saya tetap orang Jawa. Bangsa Jawa lah, kalau Arab panggil Jawa. Dia tak panggil Malaysia, Jawa. Sebab saya cakap Melayu. Saya punya bahasa pengantar utama bahasa Melayu, bukan lughatul Arabiah. Jadi orang Arab pun dia ada kesilapan makhraj dia sendiri. Ada orang Arab pun ada kesilapan makhraj, tapi kesilapan mereka tak sama macam kesilapan kita. Sebab kita ni cakap Melayu. Tapi bila dia latih insya-Allah baik. Tetapi jangan selesa. Itu saja. Sentiasa kena perbaiki bacaan. Insya-Allah. Tinggal berapa minit ni? Saya kata tak nak cakap juga. Berhenti minum air je. Okey, kita sama balik insya-Allah. Kita baca surah Mudaththir. Rasanya surah Mudaththir dengan surah Muzammil je ni sempat ni. Muzammil dengan Mudaththir. InsyaAllah. Boleh 12 minit. Tapi Mudaththir 52 ayat. Bolehlah kita cuba insyaAllah. Jangan buang masa lagi. Jangan cakap-cakap tapi tak bergerak. Sekejap ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا محيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدين شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله
واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت واحدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عندا سأرهقه صعدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت راهنة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما
سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من كسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Kita berhenti dululah kot kat sini kan, insya-Allah. Kita berhenti dekat surah 74, surah Mudassir. Nanti kita sambunglah, maaflah. Nanti tapi saya akan cuba habiskan sebab pagi tadi saya beritahu kita apa? Kita dapat habiskan kan sebab tak banyak dah, lepas surah habis dah, dah khatam dah 56 surah Mudassir. Surah Mudassir 56. Surah Muzammil 20. Jadi tinggal yang Al-Quran yang juzuk 29, iaitu surah Qiyamah. Lepas surah Mudassir, surah Qiyamah. Sebelum surah Jin, surah Al-Haqqah. Sebelum surah Jin, surah Nuh, surah Al-Haqqah. Haqqah, Nuh, Jin. Kemudian Muzammil. Kemudian Mudassir. Sekarang kita masuk surah tentang kiamat balik. Dalam Quran ni, muslimin-muslimat berahmatullah sekalian, banyak Allah menceritakan tentang takutlah kamu tentang kiamat. Allah cerita banyak sangat. Surah Al-Haqqah kiamat, Al-Qari'ah kiamat, kiamat. Banyak sangat kiamat tentang cerita. Surah An-Naba kiamat, surah An-Nazi'ah kiamat, Wan-Nazi'ati gharqa, Wan-Nashitati nashra, Was-Sabihati sabha, Fal-Mudabbirati amra. Banyak Allah ceritakan tentang kiamat. Sebab Allah nak kita tahu, kita faham Al-Quran supaya kita dapat bersedia. Bersedia bukan sibuk, bersedia simpan beras cukup-cukup dalam bekas tertentu, simpan minyak cukup-cukup dalam bekas tertentu. Bila berlaku darjah turun besok, tidak. Beras tu berapa kilo nak simpan, berapa lama boleh tahan? 40 tahun, berapa banyak boleh simpan? Sebab itu kata Nabi SAW, bila turunnya Dajjal, waktu itu makanan orang beriman, zikir Fatimah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Zikir itu yang mengenyangkan perut-perut orang beriman. Hari ni banyak, sebab kadang kita ni dah lari jauh, terlalu terikut barat. Barat banyak sangat pengaruh jahat merosakkan orang kita. Terlalu banyak, cepat terpengaruh. Yang cakap tu pula kadang profesor pun risau. Betul perlu, tapi janganlah sampai lupa dah apa Nabi ajar. Bila keadaan ni berlaku, apa nak buat? Surah Kahfi dah hafal belum? Tak hafal lagi. 10 ayat pun tak hafal. Tapi beras dah simpan dah Ustaz 10 kilo. Apa besok berlaku ke blackout ke, internet tak ada ke, account bank dah kena free semua, ada 10 kilo kita dah standby. Sekarang kita
Allah Karim, ya Allah. Bukan itu, bukan. Jauh dah. Itu bukan pandangan orang beriman. Orang beriman dia tak pandang begitu. Rujuk balik, tengok Quran, tengok hadis balik. Hari ni banyak dah hadis-hadis tentang hari kiamat, tentang perkara-perkara yang berlaku sebelum kiamat. Dukhan, dalam surah Al-Quran ada surah Dukhan, bumi, asap bumi keluar. Orang Arab panggil rokok Dukhan. Jib Dukhan wahid, Dukhan, ya akhi, Dukhan wahid, Dukhan. Orang Arab dia selalu sebut Dukhan, dia tak takut. Tapi kita jangan takut. Orang putih panggil sigaret kan. Orang Arab, mana-mana negara Arab, Dukhan mawjud, ya akhi, agul Dukhan mawjud, Dukhan. Dukhan, asap bumi. Dalam Quran ada cerita bumi tu berasap. Tapi orang Arab panggil Dukhan. Yelah, melawak jugalah. Tapi itulah, tak salah nak melawak, nak berhibur, tak salah. Tapi jangan sampai Lara tu satu. Bila dah lara, takut dia jadi Tara. Innaha lara, innaha tara. Tauhud kan, Tauhud. Ada 2 minit lagi. Tauhud ni, kita faham Tauhud apa? Tauhud ni, kalau kita sayang, makna Tauhud ni dari segi Islam, tafsirnya, Tauhud ni adalah Tauhud kan. Tauhud ni benda, perkara, sesuatu yang kita suka dan kita cinta. Contoh macam rumah, kita sayang rumah tu. Apa berlaku pun rumah tu kita sayang. Sampai nak tidur malam tak boleh. Kita dah pindah rumah baru pun masih terfikir lagi rumah tu, ada orang masuk ke dan sebagainya. Tauhid. Rumah tu jadi tauhid. Sayang kereta, walaupun kereta bukan BMW, bukan kereta Mercedes, bukan Velfire, kereta biasa aja. Kereta apa? Kereta Saga biasa. Tapi sport rimnya cantik, aksesorinya dah habis berpuluh ribu. Sayang pada kereta. Tauhid. Apa lagi duit? RM2. Tauhid. Ini tauhid. Fahamkan baik-baik tauhid. Allahu Akbar. Jadi itulah apa yang saya kata ni. Bukanlah kata ni saya ni baik lebih, tidak. Saya nak mengingatkan kita sama-sama mengingat. Kalau kita tak sama-sama mengingat, siapa nak mengingatkan lagi? Siapa nak mengingatkan besok? Besok bila dekat kiamat, saya nampak ustaz ni Ustaz Faisal. Wah, dia kalau buat live tak pernah cerita pun tentang takut hari kiamat. Tak pernah nak nasihat kami pun persediaan apa nak buat. Esok saya elok selangkah nak kanan masuk syurga, masuk neraka pula. Disebabkan pendawaan. Dia lepaskan diri dia je atas dunia. Dia tak pernah tegur pun. Dia tak pernah nasihat kami pun. Dia imam tempat kami. Dakwah tak ada soal nak jaga hati. Kalau Nabi sibuk nak jaga hati, kita hari ni pun tak dapat Islam. Sebab yang Nabi nak dakwah tu semua pak saudara, datuk saudara tu. Abu Jahal, Abu Lahab. Pasal pak saudara tu. Kalau nak jaga hati pak saudara, nak ke dakwah, tak dapat kita Islam. Tapi kita hari ni nak jaga. Takut pak saudara cakap apa pula, kan kata kita ni yoyo pang, yoyo poyo. Ni kan tak kawan dengan aku, besok aku susah. Dia biasa tolong aku, ni kan dah aku cakap besok dia tak tolong. Banyak sangat nak menjaga hati. Menjaga hati. Jadi dah terlebih pula, matilah saya. Dia tak boleh takut, dia tak boleh rekod. Tak apa, dekat Bigo ada sikit lagi. So kita tutup nanti pukul berapa ni? Pukul 10. Tinggal surah Kiamat dengan surah Insan. Tak boleh khatam dekat Zoom. Sebab dekat Bigo pun dah tahu nak khatam.
Dekat TikTok pun dah tahu nak khatam. Kalau kita buat dekat Zoom, dia kata ustaz cengelat, letak khatam dekat Zoom je. Kami tak ada dekat Zoom. Sudah kan. Jadi semua dah tahu ni nak khatam dah. Jadi kena buat juga live lah. Dekat Zoom memang saya faham kamu semua ready. Ya. Jadi mana kita khatam habis lah. Bagi peluang juga dekat luar ni semua saudara-saudara kita. Besok dalam kubur besok, mak ikhwanuka, siapa saudara kita? Kita cakap siapa? Mulut tak cakap. Yang cakap semua amal, perbuatan kita atas dunia yang menentukan besok dalam kubur, dia yang menjawab. Kita nak cakap apa? Muslimin wal muslimatin ikhwani. Lelaki Islam, perempuan Islam adalah saudaraku, ya Allah. Kalau mulut mungkin cakap lah. Tapi besok dalam kubur mulut tak cakap. Apa bukti dia Ustaz? Dalam surah Yasin ayat 56. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim. Besok al-yawma nakhtimu ala, pada hari penghabisan, hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala anfusihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kaki kamu yang akan menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, atas apa yang kamu lakukan. Mulut bi afwaihim wa tukallimuna aydihim. Mulut tadi dah dikunci, tak bagi peluang. Yang bercakap siapa? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka. Wa arjulihim, kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Itu dalil, bukan saya cakap. Jadi masa kita hidup ni lah nak buat baik dengan jiran, nak buat baik dengan saudara-saudara kita, dengan kaum kerabat kita. Sebab perbuatan ibadah amal ni tadi, pergerakan-pergerakan kaki tangan ni tadi, yang memberi, yang mengambil, yang membantu, yang menolong, yang menghulur, menjadi saksi. Wa tashhadu wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berkata besok adalah aydihim. Saya kata ya? Saya kata, Allah kata wa arjulihim, kaki mereka. Bima kan yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan, atas apa yang mereka usahakan. Jadi kena buat. Kena buat. Kena buat baik dengan orang Islam. Nampak ada orang susah, sedekah yang mampu. Jangan sedekah, dia scam, sindiket. Dia sindiket, dia scam tu peduli pada dia. Yang penting bila kita dah lepas sedekah, Allah dah kira. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dua malaikat pencatat ni, Raqib dengan Atid ni dah tulis dah. Orang tu scam ke, itu dosa dia. Kamu sedekah tadi tak terbabit pun dia scam ke apa. Yang penting kamu tak tahu, kamu tak subahat. Mana subahat ni apa? Subahat ni kamu tahu benda tu dia lakukan tak betul dan kamu membantu. La ta'awanu bil birri wal taqwa. Dan kamu bersekongkol dengan perkara-perkara yang maksiat, melainkan melakukan kebaikan. Allah lebih tahu kan? Jadi orang kata jangan sedekah, jangan. Dia tu scam tu, Kemboja mana tu? Bukan Kemboja, orang Rohingya ni, Arab ni. Jangan scam, jangan sedekah, jangan dengar cakap kawan. Kamu rasa nak sedekah. Kemudian jangan duduk dengan kawan lah. Kalau kamu lepas sedekah, kamu duduk dengan dia, sambung balik fitnah. Dah. Elok dapat, pahala dapat. Tapi bila tolak balik fitnah dosa tadi, dah tak ada, silsilah dosa lebih. Jadi kadang kawan-kawan ni pun kena buat begitu. Waalaikumsalam yang bisalam. Baik, kita tutup dengan tasbih kifarah. Panas juga dalam tak pakai. Kalau di Arab dulu pakai duduk dalam aircon. Ini panas tak ada aircon. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan selawat. InsyaAllah selawat jangan tinggal. Jangan tinggal. Sekali pun tak apa sehari. Kalau teruk sangat lah, sekali pun tak apa.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna على النور المبين أحمدا مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمدا مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمدا مصطفى سيد المرسلين. Terima kasih. Assalamualaikum.